Kita mulakan dengan perkembangan banjir. Banjir di daerah Suk dan Beaufort semakin surut. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk yang berlindung di 4 pusat pemindahan sementara PPS menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, sejumlah 647 penduduk daripada 204 keluarga masih berada di PPS. Ia menurun sedikit berbanding 695 orang 4 petang semalam. Daripada jumlah itu, 325 penduduk berlindung di 2 PPS di Suk, iaitu PPS Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan Keningau II dan PPS Dewan Kampung Ansip Tengah. Manakala 322 orang pula berteduh di 2 PPS di Beaufort, iaitu Pusat Pemindahan Kekal Selagon dan PPS Dewan Residensi Prima Woodford Estate. Jumlah kampung terjejas kekal 19 buah iaitu 9 di Suk dan 10 kampung di Beaufort. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS komited memerangi penyakit TB dan kusta. Usaha memerangi penyakit berjangkit itu secara tidak langsung dapat menyumbang kepada kestabilan ekonomi dan kesaksamaan sosial. Timbalan Pengarah Kesihatan Awam Sabah Dr. Muhammad Jikal berkata, pelbagai program dilaksana bagi meningkatkan kefahaman masyarakat tentang penyakit berkenaan. Antaranya program tinjauan mesra sempena sambutan Hari TB dan Kusta peringkat negeri. Selain mendidik masyarakat untuk menjalani pemeriksaan kesihatan, ia juga diharap dapat menghapuskan stigma terhadap pesakit TB dan kusta. Matlamat kita seterusnya adalah kita harapkan kita dapat meningkatkan kolaborasi di antara Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan juga pejabat kesihatan kawasan, agensi kerajaan yang terlibat dan juga swasta, NGOs, pertubuhan bukan kerajaan serta masyarakat dalam usaha untuk memberas TB dan juga kusta. Dr. Muhammad ditemui media selepas mewakili pengarah JKNS melakukan tinjauan mesra di salah sebuah pusat beli belah di Sandakan. Beliau berharap orang ramai sama-sama berganding bahu memerangi penyakit TB dan kusta. Ahli Majlis Daerah Putatan yang baru dilantik dinasihati melaksanakan tanggungjawab dengan penuh komitmen dan berjiwa rakyat. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Shah Hilmi Yahya berkata, pihak berkenaan perlu memastikan setiap pembangunan yang dirancang dilaksanakan secara seimbang dan menyeluruh. Kita berharap di Putatan ini kita dapat terus majukan Putatan sebagai satu daerah yang dapat memberikan kualiti kehidupan yang selesa dan baik untuk semua penghuninya. Datuk Shah Hilmi yang juga ahli Parlimen Putatan berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Angkat Sumpah dan Penyerahan Watika Pelantikan Ahli-Ahli Majlis Daerah Putatan 2025-2027 di Kota Kinabalu. Majlis dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam. Datuk Shah Hilmi turut menekankan keperluan mewujudkan sistem penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berkesan demi menjamin kesejahteraan serta kualiti hidup penduduk. Seramai 18 orang menerima watika pelantikan sebagai Ahli Majlis Daerah Putatan sesi 2025-2027. Inisiatif Kad Pekerja Madani yang diumum Perdana Menteri 1 Mei lalu disambut baik Kesatuan Sekerja di Sabah. Kad Pekerja Madani membolehkan pekerja menerima akses diskaun sehingga 30% untuk barangan keperluan dan perkhidmatan di syarikat yang mengambil bahagian. Kami berharap agar lebih banyak lagi vendor ataupun outlet yang berada di Sabah akan mengambil bahagian dan memberi faedah kepada pekerja-pekerja di Sabah. Ini adalah hadiah yang terbaik dan kita mesti buat yang terbaik. Maksudnya kita kena buat perkhidmatan yang baik kerana apa yang kerajaan bagi ini memudahkan rakyat. Satu inisiatif jangka masa panjang untuk menghargai semua pekerja di Sabah dan secara khususnya dan juga amnya di seluruh Malaysia. Mana-mana ahli yang belum daftar, silalah daftar untuk menikmati kelebihan ini. Ini menunjukkan juga membolehkan kepada majikan kita di mana inisiatif ini kerajaan telah menjaga kebajikan dan prihatin kepada golongan pekerja.
Kad Pekerja Madani ini diperkenal sebagai medium penyampaian faedah bersasar melalui pendekatan kerjasama strategik antara kerajaan dan sektor swasta untuk mengurangkan kos sara hidup pekerja. Universiti Malaysia Sabah UMS sentiasa berusaha melahirkan pelajar cemerlang bukan sahaja dalam bidang akademik, malah mempunyai rasa tanggungjawab yang besar dan berjiwa masyarakat. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakaunan MBA UMS Profesor Madya Dr. Jakaria Dasan berkata, ke arah itu pihaknya menganjurkan pelbagai program bagi mendedahkan pelajar dengan aktiviti kemasyarakatan. Antaranya program Kilimu, memperkukuh komuniti di Kampung Kilimu Ranau. Uniknya program yang kita laksanakan ini ialah mereka mencuba teori organisasi, tapi organisasi itu di peringkat komuniti. Sementara itu, Setiausaha Jawatan Kuasa Pembangunan Kemajuan dan Keselamatan Kampung JPKKK bahagian Persekutuan Kampung Kilimu Ranau, Viviani Tain menjelaskan program ini memberi fokus kepada inovasi Sungai Tagal yang dijadikan akuarium bawah tanah. Perancangan dia untuk mewujudkan Tagal seumpama ini yang berbeza dari Tagal-Tagal yang lain dipantau oleh Jabatan Perikanan dan pejabat daerah Ranau dan memantau di kawasan ini sama ada kesesuaian untuk pelancongan lah. Kita telah berhubung dengan komuniti sejak awal semester lagi, iaitu 11 minggu lepas. Masa itu kita telah plan apa keperluan, kita berbincang dengan komuniti apa yang diorang harapkan daripada pihak kami punya jawatan kuasa. Manfaat yang saya perolehi dari program ini adalah kita secara tidak langsung terlibat bersama komuniti di Kampung Kilimu ya. Impak yang saya dapat daripada program ini untuk diri saya sendiri ialah saya dapat memikirkan macam mana untuk membawa cara pembangunan di Kilimu ini ke kampung saya sendiri. Program turut diserikan dengan sesi celik kewangan, pemasaran digital dan malam kebudayaan. Pasukan bola sepak pergerakan pemuda PBS Dun Lumadan menewaskan RTM Sabah 6-5 dalam perlawanan persahabatan yang berlangsung di Stadium Likas. Hadir memberi sokongan Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram. Bercakap kepada RTM, Datuk Ruslan memuji penganjuran perlawanan persahabatan seumpama kerana ia memberi peluang kepada bakat muda merasai pengalaman bermain di padang berprestij seperti Stadium Likas yang biasa digunakan pasukan Sabah FC. RTM juga bukan semata-mata untuk bertugas sebagai liputan program-program aktiviti di daerah-daerah, tetapi juga kita dapat melakukan dengan program sukan bersama-sama dengan RTM. Dalam perkembangan lain, Datuk Ruslan memaklumkan satu seminar kepimpinan akan diadakan khusus untuk pergerakan pemuda, wanita, belia dan belia wanis di 13 zon Dun Lumadan. Seminar bertujuan menarik minat pengundi muda berusia 18 tahun ke atas, memberi sokongan kepada Gabungan Rakyat Sabah GRS pada pilihan raya Dun Sabah ke-17. 140 pasukan bakal berentap dalam pertandingan perahu naga antarabangsa 2025 16 hingga 18 Mei ini. Pertandingan kali ke-10 anjuran Gabungan Persatuan Cina Sabah FCAS itu akan diadakan di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Presiden FCAS Tan Sri Dr. T.C. Goh berkata pertandingan tahun ini turut disertai pasukan luar negara antaranya dari Hong Kong, Brunei Darussalam dan Filipina. 11 kategori akan dipertandingkan termasuk Piala TYT yang menawarkan hadiah RM10,000. Kita sudah bersedia untuk menganjurkan pertandingan ini dengan berjaya. Dan harap-harap dapat menarik pelancong dan juga orang-orang tempatan untuk ke pesta pertandingan ini tidak kurang daripada 10,000 orang di Teluk Likas, Kota Kinabalu. Tan Sri Tisigo ditemui media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa merasmikan pertandingan itu 18 Mei ini.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.